Dalam video ini, Cikgu akan terangkan bab 12 pengendalian data, iaitu untuk subtopik 12.1.3 perwakilan data menggunakan carta palang. Dalam topik sebelum ini, kamu sudah belajar tentang jadual kekerapan. Namun data yang ditunjukkan dalam jadual kekerapan tidak dapat memberi gambaran yang baik. Dengan perwakilan data yang sesuai, satu gambaran yang bermakna dapat disampaikan. Untuk perwakilan data ini, ada beberapa bentuk perwakilan data yang kamu boleh gunakan untuk menunjukkan ataupun memberi gambaran tentang data yang kamu perolehi. Untuk perwakilan data yang pertama adalah carta palang. Carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang mencancang atau palang mengufuk untuk menunjukkan perbandingan antara data kategori. Dalam carta palang, kekerapan data diwakili oleh tinggi atau panjang suatu palang. Contoh 1, jadual kekerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 amanah. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut. Aktiviti murid ialah membaca, menonton televisyen, melayari internet, bersenam dan mendengar lagu. Dan berikut merupakan kekerapan bagi setiap aktiviti tersebut. Jadi langkah-langkah untuk membina carta palang, cikgu akan tunjukkan caranya. Yang pertama, lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grid. Contohnya kita buat paksi mencancang dahulu. Kemudian kita buat satu lagi paksi mengufuk. Seterusnya pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala yang sesuai dan labelkan paksi itu dengan bilangan murid. Labelkan paksi yang lain itu dengan jenis aktiviti. Jadi ada dua paksi di sini, yaitu paksi mencancang dan juga paksi mengufuk. Kamu boleh pilih mana-mana satu paksi ini untuk ditandakan skala yang sesuai. Jadi sebagai contoh di sini, cikgu akan pilih paksi mencancang ini untuk letakkan skala untuk nilai kekerapan bagi aktiviti tersebut. Jadi persilangan antara paksi mencancang dan paksi mengufuk ini ialah titik asalan dan nilainya ialah 0. Jadi kita boleh teruskan dengan nilai skala yang seterusnya bersesuaian dengan nilai kekerapan di sini. Jadi contohnya cikgu letakkan nilai setiap petak grid ini 1. Maka cikgu akan labelkan skalanya daripada 1 sehingga 10. Seterusnya labelkan paksi mencancang ini dengan bilangan murid. Kemudian untuk paksi mengufuk pula, kita labelkan dengan aktiviti. Seterusnya jarakkan setiap satu petak ini dan tuliskan aktiviti yang seterusnya. Pastikan jarak untuk setiap petak ini adalah seragam supaya susunan data itu nampak lebih kemas dan teratur. Selepas selesai menandakan skala dan juga melabelkan aktiviti tersebut pada paksi mencancang dan juga pada paksi mengufuk, kemudian kita akan lukiskan palang supaya tingginya sepadan dengan kekerapan data. Sebagai contoh, aktiviti membaca, kekerapannya ialah 8, maka kita akan lukiskan satu palang yang ukurannya sama tinggi dengan nilai 8 pada bilangan murid tersebut. Pastikan kamu menggunakan pembaris membuat palang ini supaya nampak lebih kemas dan teratur. Seterusnya untuk aktiviti menonton TV pula, kekerapannya ialah 9, maka lukiskan palang yang mempunyai ketinggian yang selari dengan nilai 9. Seterusnya untuk aktiviti melayari internet, kekerapannya ialah 7 dan lukiskan palangnya. Begitu juga seterusnya kamu lengkapkan untuk aktiviti bersenam dan juga mendengar lagu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, carta palang ini telah pun lengkap. Carta palang ini adalah berbentuk mencancang kerana carta palangnya adalah selari dengan paksi mencancang ini. Jadi carta palang ini dikenali sebagai carta palang mencancang. Selain itu, satu lagi bentuk carta palang yang boleh kamu lukiskan adalah berbentuk secara mengufuk. Sebagai contoh di sini, carta palang yang pertama ini sama seperti yang telah cikgu tunjukkan tadi, yaitu carta palang secara mencancang. Manakala carta palang yang kedua ini pula merupakan carta palang mengufuk. Apabila diberi lebih daripada satu set data, carta palang boleh diperluaskan kepada carta palang berpasangan supaya kedua-dua set data itu dapat dipaparkan pada carta palang yang sama. Sebagai contoh,
Perhatikan contoh 2 di sini. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data tersebut. Okey, kalau kita perhatikan di sini, terdapat 2 set data, iaitu markah untuk kuis sains dan juga kuis matematik. Berdasarkan jadual kekerapan di sini, kita boleh wakilkan data ini kepada bentuk carta palang, iaitu 2 set data untuk markah murid, contohnya markah Ivan untuk sains 30 dan untuk matematik 45. Maka kita boleh wakilkan dalam carta palang, buatkan 2 palang untuk Ivan secara bersebelahan dan kemudian tandakan palang tersebut bersesuaian dengan markah ataupun kekerapannya dan kemudian labelkan atau warnakan untuk setiap palang tersebut untuk membezakan antara markah bagi kuis sains dan juga kuis matematik. Sebagai contoh dalam gambar raja di sini, kuis sains diwarnakan dengan warna orange, manakala kuis matematik pula diwarnakan dengan warna pink. Begitu juga seterusnya untuk data bagi Haris, Nora dan juga Raju. Jadi carta palang berpasangan adalah sesuai untuk membandingkan lebih daripada 1 set data. Dalam contoh ini ada 2 set data. Namun untuk set data ini sukar untuk kita membuat perbandingan antara kategori.